Khalifah yang terakhir dalam tamadun Khulafa ar-Rashidin ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau dilahirkan pada 602 Masihi, iaitu 10 tahun sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Beliau merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad. Nama sebenar beliau ialah Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Ibu beliau bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf, iaitu sepupu bapanya Abu Talib. Manakala ayah beliau pula bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Oleh itu, asal keturunan beliau adalah daripada keturunan Bani Hashim yang sejati. Beliau adalah anak Abu Talib yang paling bongsu. Beliau dilahirkan di Kaabah, dididik dan dibesarkan oleh Rasulullah. Sejak berumur 8 tahun, beliau telah memeluk agama Islam dan beliau juga termasuk di antara pemuda pertama yang memeluk agama Islam. Hal ini kerana ayah Sayyidina Ali iaitu Abu Talib dan kaum Quraisy telah dilanda kesusahan yang teramat sangat. Oleh itu, Abu Talib terpaksa menyerahkan anaknya Sayyidina Ali kepada Rasulullah. Manakala lagi seorang anaknya pula, Ja'far, diserahkan kepada Al-Abbas untuk dijadikan anak jagaan mereka. Sayyidina Ali telah diasuh seperti anak sendiri oleh Rasulullah dan isterinya, iaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau telah mendapat gelaran Karamallah Wajhah yang bermaksud orang yang dimuliakan wajahnya kerana tidak pernah menyembah berhala sejak kecil lagi. Beliau telah mengahwini anak Rasulullah iaitu Fatimah pada tahun kedua Hijrah. Abu Talib sangat terkenal kerana beliau seorang alim dan bijaksana, seorang yang mengumpulkan Al-Quran dan hafal Al-Quran, seorang pahlawan perang, negarawan dan diplomat, seorang yang berilmu dan sangat cinta pengetahuan, seorang pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan peribadi beliau, seorang yang cintakan perdamaian tetapi tegas dalam melaksanakan amar ma'ruf. Beliau adalah seorang yang telah memberi impak besar kepada umat Islam dari saat beliau bersama Rasulullah sehingga kewafatan beliau. Kehidupan Sayyidina Ali bersama Rasulullah. Semenjak Ali bin Abi Talib dijaga oleh Rasulullah, beliau sentiasa bersama-sama dengan baginda sehinggalah Allah membangkitkan baginda sebagai Nabi dan Rasul. Ali juga mengikut ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengucap 2 kalimah syahadah dan membenarkannya dalam hati. Begitu juga dengan Ja'far. Beliau telah tinggal bersama-sama dengan Al-Abbas sehinggalah beliau memeluk Islam. Setelah Ali radhiyallahu anhu berpindah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu gembira dan bahagia sekali kerana kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Sepanjang hari-hari beliau bersama Rasulullah, apa yang beliau lihat adalah akhlak mulia yang ditunjukkan dan diajarkan kepadanya oleh Rasulullah. Semua perkara yang diketahui adalah benar dan tiada perkataan yang didengarinya melainkan semuanya adalah benar belaka. Seluruh kehidupannya adalah di bawah asuhan sepupunya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dari segi pertuturan, tingkah laku, pemikiran dan segalanya. Setelah baginda dilantik sebagai Nabi dan Rasul, beliau adalah remaja pertama yang percaya dan mengamalkan ajaran baginda. Tiada suatu keraguan pun yang menghantui fikirannya. Beliau yakin dengan apa yang diperkatakan oleh sepupunya itu, kerana semenjak kecil lagi beliau tidak pernah mendengar perkataan dusta yang keluar dari lidahnya. Ali cukup mengenali dengan adab, akhlak, keikhlasan dan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misi Sayyidina Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan Ali radhiyallahu anhu supaya belajar dan berlatih ilmu-ilmu perang di samping mempelajari pembacaan dan penulisan. Ternyata Ali begitu rajin dan tekun dalam belajar sehinggalah beliau menjadi seorang remaja yang sangat hebat sekali dalam penguasaan ilmu-ilmu tersebut. Beliau baru berumur 9 tahun pada masa itu dan tidak dibenarkan berperang.
Walau bagaimanapun, ada misi lain untuk beliau. Beliau telah ditugaskan supaya pergi ke Kaabah dan bercakap dengan mana-mana orang asing. Sekiranya kedatangan orang asing itu adalah untuk bertanyakan tentang Islam atau tentang Rasulullah, maka dia hendaklah menunjukkan kepada orang itu tempat kediaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah ditugaskan demikian kerana berita tentang agama baru iaitu Islam telah mula tersebar hingga ke tempat lain. Oleh sebab itu, ramailah orang yang telah datang ke Mekah untuk memastikan berita itu. Peristiwa hijrah Sayyidina Ali bersama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bahawa selain Ali dan Abu Bakar, semua orang Islam yang lain mestilah berhijrah dan bersatu dengan saudara kaum Ansar di Yathrib agar mereka lebih kuat. Tetapi baginda sendiri masih belum ke mana-mana sebelum mendapat perintah dari Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab berjalan keluar dan berkata secara terbuka sambil mengisytiharkan penghijrahannya dan mencabar sesiapa sahaja dari kaum musyrikin yang berani tampil untuk menghalangnya. Mereka merancang untuk membunuh Rasulullah dan orang-orang Islam. Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepada baginda setiap apa yang dibincangkan mereka dan telah memerintahkan baginda supaya tidak tidur di atas tilamnya pada malam itu. Bahkan hendaklah berhijrah ke Yathrib dengan segera. Setelah malam menjelang tiba, semua pemuda yang dikumpulkan bagi rancangan membunuh Nabi pun mula mengepung kediaman baginda. Mereka merancang untuk menunggu di situ sampai tengah malam sehinggalah baginda tidur. Dan apabila baginda keluar, mereka akan menerpa lalu terus membunuh baginda. Namun Rasulullah menyedari perkara tersebut, lalu baginda menyuruh sepupunya Ali bin Abi Thalib supaya tidur di atas tilam baginda dan berselimut dengan kain selimutnya seperti mana baginda tidur pada kebiasaannya. Adalah menjadi tugas Ali untuk tidur di tempat Rasulullah pada malam itu. Beliau sanggup mempertahankan nyawanya sendiri demi berbakti kepada Rasulullah dan Islam yang tercinta. Sebelum baginda keluar, baginda sempat mengucapkan selamat tinggal kepada Ali, namun sekali-kali tidak akan dimusnahkan oleh sesuatu yang kamu benci. Inilah peranan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib pada masa itu. Walaupun tugas itu teramat berat untuk dipikul, tetapi berbekalkan keimanan yang jitu serta kasih sayangnya terhadap Rasulullah dan ditambah pula dengan kata-kata perangsang dari baginda sebentar tadi, beliau akhirnya melakukan suruhan itu dengan penuh rela dan tawakal kepadanya. Apabila baginda keluar dari rumah, baginda membaca surah Yasin ayat 1 hingga ayat 9. Setelah selesai membaca, Allah menjadikan pemuda-pemuda tersebut mengantuk dan terus tidur dengan lena sekali. Baginda segera keluar dari rumahnya dengan penuh keyakinan tanpa disedari oleh sesiapa pun. Apabila mereka terjaga, mereka cuba mengintai-intai celah dinding rumah Rasulullah dan mereka nampak ada manusia sedang berbaring, padahal itu adalah Ali. Ketibaan di Madinah bersama Rasulullah. Ali pun segera memulakan hijrahnya setelah selesai melaksanakan tugas yang telah diamanahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjalan siang dan malam agar cepat sampai di Madinah sehingga akhirnya mereka sampai di Madinah. Di sana Rasulullah telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar supaya mereka bersatu. Ini adalah disebabkan oleh keadaan Madinah pada masa itu tidak stabil dari segi pertahanan. Peperangan. Ali bin Abi Thalib juga turut menyertai perang bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah perang Badar di mana Ali bin Abi Thalib dan Mirdad Al-Ghinawi terpaksa menunggang seekor unta sahaja kerana kekurangan pengangkutan. Pada peperangan itu dikatakan dalam sebuah riwayat terdapat dua bendera, iaitu bendera putih dan bendera hitam. Yang putih berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan yang hitam di tangan kaum Ansar. Pada hari perang Badar itu, ketangkasan dan kekuatan Ali telah terselah dan mula diketahui umum. Ali baru sahaja mencecah umur 24 tahun pada masa itu. Beliau berjaya membunuh seramai 8 orang musyrikin dan menawan Amr bin Abu Sufyan. Selain itu, Ali bin Abi Thalib juga turut terlibat dengan peperangan yang lain. Antaranya adalah perang Uhud, perang Khandaq, perang Fadak, perang Khaybar, perang Hunain dan perang Tabuk. Perkahwinan Ali dengan Fatimah. Di dalam satu perbualan di antara Umar Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib, Umar Al-Khattab menanyakan umur Ali serta memberitahu Ali bahawa dia sudah layak untuk berkahwin. Ali berdiam diri dan berasa serba salah untuk menjawabnya.
Umar Al-Khattab mencadangkan agar Ali melamar Fatimah puteri Rasulullah yang sudah hampir berumur 18 tahun. Tetapi Ali menolak kerana beliau merasakan dirinya yang miskin tidak layak untuk mengahwini Fatimah. Setelah dipujuk oleh sahabat yang lain, lalu Ali bin Abi Talib pun bersetuju. Pada suatu hari, Ali menghadap Nabi Muhammad yang ketika itu berada di rumah Ummu Salamah. Ali pun kemudiannya memberitahu hajatnya ingin melamar Fatimah untuk menjadikannya sebagai isterinya. Rasulullah senang hati mendengar permintaan Ali dan bertanya kepada Ali, "Wahai Ali, adakah kamu mempunyai sesuatu bagi dijadikan mas kahwin?" Jawab Ali, "Tidak." Baginda terus bertanya, "Di manakah perisai rosak yang telah aku hadiahkan kepada kamu pada suatu masa dahulu?" Lalu Ali pun menjadikan perisai tersebut sebagai mas kahwin. Perkahwinan Ali dan Fatimah telah dilangsungkan pada tahun selepas Perang Badar. Mereka dikurniakan cahaya mata pertama iaitu Hasan. Perlantikan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah. Setelah kematian Khalifah Uthman bin Affan, kota Madinah tidak lagi aman. Kota Madinah ditadbir oleh Al-Ghafiqi bin Harb Al-Akki. Dia adalah ketua golongan penentang yang membunuh Khalifah Uthman. Disebabkan itu, penduduk Madinah tidak menyukainya. Pelbagai cadangan yang dibuat untuk melantik khalifah, antaranya ialah Talhah bin Ubaidullah, Zubair bin Awam dan Abdullah bin Umar, iaitu anak kepada Umar Al-Khattab. Akhir sekali, Al-Ghafiqi sendiri menemui Ammar bin Yasir supaya mencari sendiri pengganti Khalifah Uthman bin Affan. Mereka memberi masa 3 hari kepada Ammar bin Yasir untuk melantik seorang khalifah. Sekiranya gagal, mereka akan bunuh Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar kerana menolak pelantikan khalifah. Penduduk Madinah berasa tertekan dengan amaran Al-Ghafiqi itu. Kemudian orang Muhajirin dan Ansar berarak ke rumah Ali bin Abi Talib, lalu mereka mendesaknya untuk menerima pelantikan itu. Lalu Ali pun bersetuju dan menerimanya. Kematian Saidina Ali bin Abi Talib. Pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib, terdapat golongan penentang yang menghasut orang ramai supaya bergabung dengan mereka bagi menentang khalifah dan berkumpul di Nahrawan. Setelah mendapat tahu berita itu, Ali bin Abi Talib memanggil Abdullah bin Khabbab dan melantik beliau sebagai wakil bagi menemui golongan penentang di Nahrawan. Namun, rundingan tersebut gagal, malah beliau diugut akan dibunuh sekiranya tidak mahu bergabung ataupun menentang mereka, dan beliau juga dibunuh semasa perjalanan pulang. Apabila mendapat berita itu, maka Khalifah Ali bin Abi Talib membawa pasukan tenteranya ke Nahrawan bagi menyiasat siapa yang membunuh Abdullah. Tetapi berlakunya pertempuran sengit dan ramai yang terkorban, lalu Khalifah Ali bin Abi Talib kembali ke Kufah. Mereka yang berpakat untuk membunuh Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Al-As ialah Abdul Rahman bin Muljam, Al-Bara' bin Abdullah dan Amir bin Bakr. Pada suatu hari, Abdul Rahman pergi ke Kufah dan telah menemui seorang gadis bernama Khitam bin Al-Aqlar dan menemui keluarga gadis tersebut untuk meminangnya. Namun, gadis tersebut memberi 3 syarat kepada Abdul Rahman, iaitu memberi wang sebanyak 3,000 dirham, seorang hamba lelaki dan perempuan, dan yang ketiga membunuh Ali. Abdul Rahman menyatakan kesanggupannya bagi memenuhi kesemua syarat itu dan mereka pun berkahwin. Selepas mereka berkahwin, setiap hari Khitam mendesaknya supaya membunuh Ali bin Abi Talib. Lalu Abdul Rahman pun menetapkan tarikh pada 17 Ramadan bersama kawan-kawannya untuk membunuh Ali. Dia pun membeli sebilah pedang lalu mengasahnya dan disapu dengan racun. Al-Ashad mula berasa curiga apabila melihat Abdul Rahman menggendong pedang setiap hari seperti hendak pergi berperang. Lalu Al-Ashad menanyakan Abdul Rahman dan Abdul Rahman pun menjawab, "Pedang yang tajam ini saya akan gunakan bagi menyembelih pengkhianat." Lalu Al-Ashad mengadukan hal tersebut kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian mereka pun mengheret Abdul Rahman lalu membawanya kepada Khalifah Ali bin Abi Talib, tetapi Ali membebaskannya. Walaupun Khalifah Ali bin Abi Talib tahu bahawa ada orang ingin membunuhnya, tetapi dia berserah diri kepada Allah dan yakin dengan ketentuannya, seperti yang dikhabarkan oleh Rasulullah bahawa beliau akan mati syahid di tangan orang rapatnya sendiri. Pada pagi subuh 17 Ramadan, Khalifah Ali bin Abi Talib bangun pagi untuk sembahyang berjemaah di masjid.
Ketika itu Abdul Rahman dan Syahid berjemaah di depan pintu rumah Ali. Ketika Ali membuka pintu rumahnya, Syahid menghayun pedangnya tetapi terkena pada palang pintu. Kemudian Abdul Rahman pula menetak pedangnya lalu mengenai kening Khalifah Ali bin Abi Talib. Walaupun Khalifah Ali cedera parah ketika itu, beliau sempat berlari untuk mendapatkan pertolongan orang ramai di masjid. Orang ramai mengejar dan menangkap Abdul Rahman dan Syahid. Ali sempat berkata, sekiranya dia hidup, dia akan menjatuhkan hukuman terhadap Abdul Rahman. Ali bin Abi Talib membuat wasiat dengan memanggil Hasan puteranya. Sekiranya saya meninggal dunia kerana tikaman Abdul Rahman, maka hukumlah dia dengan 1 kali tikaman dan jangan sampai dicincang. 3 hari kemudian, Khalifah Ali bin Abi Talib meninggal dunia. Sekian, terima kasih.